Faham Waktu kita menyebut tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan waktu kita menyebut tiada Tuhan tu, kita masukkan sekali Allah dalam maksud tiada Tuhan tu. Maksud tiada Tuhan tu, yang kita ucapkan tu, tiada Tuhan maksud yang selain daripada Allah. Selain daripada Allah, itu yang kita nafikan, itu yang kita menidakkan. Jangan waktu kita menyebut tiada Tuhan, makna dengan Allah sekali kita masukkan dalam perkataan tiada Tuhan tu. Jangan. Ini nanti merosakkan jadi kafir ni, nak maksud kita. Waktu kita menyebut tiada Tuhan tu, dalam hati kita ni dah beriman dah. Allah Ta'ala lah Tuhan yang ada sedia kala lagi, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Waktu kita menyebut tiada Tuhan tu, maksud tiada Tuhan tu adalah yang selain daripada Allah. Contoh, saya ada RM10. Saya ada RM10, tiba-tiba Abang Nolan minta saya RM10. Saya kata apa? Minta maaf lah, saya tak ada duit nak bagi. Saya kata tak ada duit nak bagi, bukan duit yang dalam ni. Waktu saya kata saya tak ada duit nak bagi, maksud saya tak ada duit yang lain nak bagi dia. Saya sedar, saya tahu, saya faham dalam kocek saya ada RM10. Cuma saya kata tak ada duit nak bagi, maksud tidak ada duit yang lain. Bukan saya menafikan duit dalam kocek saya. Begitulah juga waktu kita menyebut tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan tu makna tak masuk Allah. Allah dah memang ada. Itu hati-hati dalam kita mengucap tahlil. Dan sewaktu kita mengucap tahlil, wajib juga kita menghadirkan dalam hati kita, walaupun mulutnya mengucap tidak ada Tuhan melainkan Allah, dalam hati mesti kita iringkan Muhammad itu adalah utusan daripada Allah. Mulutnya la ilaha illallah, tapi dalam hati mengingatkan Allah Tuhan, Muhammad itu Rasul. Sebab apa? Kerana nak membezakan i'tikad kita dengan i'tikad orang Yahudi. Kerana orang Yahudi dia percaya kepada Allah. Orang Yahudi percaya Allah, yang dia tak percaya Muhammad. Sebab tu dalam kita nak bertahlil la ilaha illallah, hati kita mengingat Allah Tuhan dan Muhammad itu Rasul. Jadi nak membezakan akidah kita dengan akidah orang Yahudi. Orang Yahudi dia percaya Allah Tuhan, dia tak percaya Muhammad Rasul. Jadi kita orang beriman Muslim, Allah Tuhan serta Muhammad itu utusan Allah. Tapi dalam waktu tahlil tak ada kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahlilnya la ilaha illallah saja. Makna dalam hati itu mengingatkan yang Muhammad itu utusan Allah. Habis. Wallahu a'lam. Cukuplah tauhid sikit-sikit. Jangan. Jadi kalau ada bisikan dalam hati mengatakan Allah tu berkehendak pada kita, Allah tu dijadikan, Allah tu diciptakan, jangan. Tolak. Nafikan. Itu bisikan nafsu, itu bisikan syaitan yang nak merosakkan akidah. Jangan iakan. Bisikan tu akan datang, tapi jangan iakan, tolak benda tu. Kalau kita terima, rosak kita. Baik, kitab yang kedua. Apa baru nak rehat pula. Kitab yang kedua. Tadi banyak sikit jadi ambil tahu kan. Muniyatul Musalli. Sambung Muniyatul Musalli. Muka surat apa Muniyatul Musalli? Memang kitab lain. Kitab tu lain. Kitab tu lain. Ini kitab ni. Kitab tu dia dah ubah dia punya ni. Ayat dia dah ubah. Itu jilid yang pertama. Ni jilid yang ke-110. Dia nama sama Muniyatul Musalli, tapi dalam tu dia dah ubah ayat. Jawi sama tak? Kalau kitab Jawi sama. Tak Jawi sama. 114. Maka sayugianya bismillahirrahmanirrahim. Ini sambung cerita bab solat hari tu. Maknanya kewajipan pemerintah menjaga solat rakyat jelata dia. Maka sayugianya bagi raja, jangan ditaruh akan hijab. Mana raja ni maksud mana-mana raja lah. Mana-mana raja dah atas dunia ni. Sayugianya yang disuruh oleh Allah, mana-mana raja jangan ditaruh akan hijab. Makna sekatan, yang mana sekatan tu jadi kesakitan kepada orang yang kena zalim daripada masuk mengadu. Jadi jangan ada benda-benda yang menghalang. Kalau kita raja, tak payah buat susah-susah supaya orang yang makna rakyat jelata mudah nak berurusan dengan raja. Jangan buat benda payah-payah. Ini dalam Islam aja lagu ni. Nampak tak? Jadi kita raja, jangan buat susah-susah. Orang tu rakyat macam-macam ada masalah, nak mengadu nanti kan.
Jadi kalau kita adakan sekatan-sekatan Roblox macam-macam lagi, payahlah orang nak menyampaikan. Kita ni raja, kita ni dah diberi amanah oleh Allah Ta'ala supaya mentadbir urusan Muslim, mukmin dan yang bukan Muslim, yang bukan mukmin di bawah pentadbiran kita. Maka jangan diletakkan hijab, makna sekatan. Faham di sini? Buat sesuatu perkara yang memudahkan rakyat berjumpa dengan pemerintah. Itu yang Islam suruh. Kerana yang kena zalim mengasuh mengadu, dan jangan ditaruh akan bawab. Apa maksud bawab? Penjaga pintu. Jaga. Yang menegahkan orang dhaif, orang yang lemah-lemah, orang yang kekurangan, orang yang rendah tarafnya, sampai kepadanya sultan. Jadi bila ada buat sekatan tu, orang kampung-kampung ni payah nak pergi jumpa orang yang raja-raja tadi, payah nak pergi jumpa. Yang mudah nak jumpa orang yang hebat-hebat, Tan Sri, datuk-datuk, datin-datin ni mudah nak pergi merayu. Orang rakyat jelata ni payah nak pergi jumpa. Tu sebabnya Islam larang. Makna di situ tidak ada tak ada keadilan. Tak ada keadilan kalau buat macam tu. Orang yang kaya-kaya mudah nak jumpa dengan kita. Dia banyak kabel. Ialah kabel bagi orang yang ada. Orang kampung tak ada kabel. Dia ada cangkul. Takkan nak buat cangkul. Sebab itulah. Kalau tak, nanti orang yang ada kabel mudah urusan ni. Orang yang tak ada kabel jadi pak. Di situ dah tak ada keadilan. Islam tak suruh buat lagu tu. Riwayat. Kemudian yang menegahkan orang dhaif, mana orang dhaif ni orang yang lemah-lemah lah, orang yang tak ada kedudukan, payah nak sampai kepadanya raja. Riwayat daripada Maimun bin Mahran, katanya adalah aku duduk pada Umar bin Abdul Aziz. Siapa tak kenal raja yang adil ni? Umar bin Abdul Aziz ni masyhur. Maka berkata ia Umar bin Abdul Aziz, siapa pada pintu? Maka jawabnya seorang laki-laki, turunkan untanya, menyangka bahawasanya ia anak Bilal. Yakni siapa anak Bilal tadi? Muazzin, tukang azan Rasulullah SAW. Kemudian mengizinkan ia baginya dengan masuk, dan berkata ia telah menceritakan akan daku oleh bapaku, yakni Bilal, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memerintahkan sesuatu daripada pekerjaan umat, kemudian maka ditaruh orang hijab yang menegahkan mereka itu daripadanya, daripada raja, melainkan mendinding oleh Allah Ta'ala daripadanya raja tadi pada hari kiamat. Anak Bilal bagi tahu kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia pernah mendengar bapa dia menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, mana-mana pemerintah yang meletakkan hijab, makna halangan di antara dia dengan rakyatnya, nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan menghijab pemerintah tadi tu. Allah Ta'ala akan menyusahkan, menyukarkan, mendindingkan pemerintah tadi yang meletakkan hijab tadi. Maka tatkala mendengar, berkata ia bagi orang yang menunggu pintunya, apabila Umar bin Abdul Aziz tadi, raja pada waktu tu, mendengar apa yang disampaikan oleh anak Bilal tadi. Yang mana anak Bilal tadi kata, pernah dengar dulu bapa dia bagi tahu, Rasulullah bagi tahu, kalau ada raja meletakkan makna halangan untuk orang nak bertemu dengan dia, nescaya nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan mendinding dia. Allah Ta'ala akan mendinding raja tu, makna menyukarkan, ada hijab di antara dia dengan Allah besok di hari kiamat. Kemudian bila Umar bin Abdul Aziz mendengar perkataan itu, maka tak kala mendengar ia, berkata ia bagi orang yang menunggu pintunya, pergilah kamu duduk di rumah kamu. Makna dengan serta-merta Umar bin Abdul Aziz raja tadi tu menyuruh dia punya penjaga pintu tu, pergilah balik, tak payahlah nak jaga-jaga pintu lagi. Sebab apa? Takut dengan amaran Allah. Dia takut nanti dia dihijab oleh Allah di hari kiamat. Inilah dalil-dalil, tanda-tanda, alamat-alamat pemerintah yang takut kepada Allah. Bila dia dengar benda tu menyusahkan dia di hari kiamat besok, tak mau. Pergilah kamu duduk di rumah kamu, maka tiada dilihat akan seorang pun kemudian daripada itu duduk di pintunya. Lepas daripada peristiwa tu, tak adalah jaga yang duduk menjaga dia, yang menghalang dia.
Baik, dan kata Khalid bin Abdullah Al-Qushairi berkata, ia bagi hajibnya pengawalnya, apabila duduk aku pada tempat dudukku, maka jangan engkau tahan seorang pun masuk kepada aku. Maka bahawasanya wali, makna pemerintah yang memerintahkan pekerjaan orang, tiada menegah orang masuk kepadanya, melainkan 3 perkara. Yang pertama, orang dungu. Yang benci ia orang dungu, sertanya melihat atas seseorang ataupun pekerjaan yang syak ataupun jahat yang ditakuti daripada bahawa dinyatakan kepada orang, ataupun orang bakhil yang benci ia orang bakhil, daripada meminta-minta orangnya, meminta-minta orang padanya sesuatu. Dan sayugianya bagi raja mengambil wazirnya. Wazir ni makna menteri. Mengambil wazirnya itu daripada orang-orang kepercayaan pada agamanya. Ini yang terlebih baik. Ini saranan daripada agama kepada mana-mana pemerintah dalam dunia ni yang Islam, supaya mengambil menteri-menteri yang membantu pentadbiran itu dari kalangan orang-orang yang ada kepercayaan pada agama. Maksud di sini jangan cari orang yang tak faham agama jadi kita punya pembantu kita.